Ini kerana golongan manusia yang menyembah kepada para malaikat, Al-Masih dan berhala-berhala sebenarnya mereka tidak mentaatinya. Al-Masih di sini adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Ibadat menurut pengertian ini tidak berhak diperolehi melainkan oleh Yang Maha Esa pada zatnya dan Esa pada sifat zat dan perbuatannya. Keikhlasan ialah seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan semata-mata kerana satu faktor dan bukan kerana ada faktor yang lain yang mendorong perlakuan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala mukhlisin adalah satu peringatan tentang kewajipan berada dalam keikhlasan semenjak dari permulaan sesuatu perbuatan sehinggalah akhir. Orang yang ikhlas, iaitu mukhlis, adalah orang yang melakukan sesuatu kebaikan lantaran baiknya perbuatan itu atau mengerjakan sesuatu kewajipan lantaran kewajipan itu sendiri. Dia melakukan perbuatan tersebut dengan penuh ikhlas kepada Tuhannya, bukan kerana riya, sum'ah, iaitu mencari kemasyhuran diri atau untuk tujuan yang lain. Bahkan para ulama berkata, janganlah menjadikan syurga sebagai matlamat dan pembebasan dari neraka sebagai matlamat sekalipun ia memang diperlukan. Mereka berkata lagi, antara bentuk keikhlasan ialah seseorang itu tidak menambahkan sesuatu ibadat dengan ibadat yang lain kerana sesuatu yang lain. Umpamanya syarat melakukan korban ialah dengan seekor kambing. Apabila dia menyembelih 2 ekor kambing, seekor kerana Allah dan seekor lagi kerana seorang raja, perbuatan seperti ini tidak harus dilakukan, justru ia melambangkan kesyirikan. Seterusnya ayat ini iaitu wama umiru menjadi dalil bahawa iman adalah hasil kombinasi antara perkataan, keyakinan iaitu i'tiqad dan amalan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan ibadat dan digandingkannya dengan keikhlasan iaitu tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusulkannya pula dengan perintah mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada semua perkara tersebut dengan firman-Nya yang bermaksud dan yang demikian itulah agama yang benar. Baik. Pada ayat ataupun perbahasan yang masih lagi dibicarakan pada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, iaitu tentang tuntutan untuk meletakkan dalam setiap apa yang dilakukan kepada Allah adalah dengan nilai ibadat. Perbahasan ini kena ambil faham. Antara ayat-ayat yang perlu kita fahami itu apa dia, jangan jadikan syurga sebagai matlamat dan pembebasan dari neraka sebagai matlamat, satu. Kemudian dikatakan bahawa hendaklah melakukan perbuatan tersebut penuh dengan ikhlas. 2, ketiga, ada orang yang buat seumpama 2 ekor kambing yang dikorbankan, seekor untuk Allah dan seekor untuk raja, maka perkara ini perlu dijauhkan kerana ia merupakan melambangkan kesyirikan. Baik, kita ambil bahagian pertama dahulu tentang makna ibadat. Mana ibadat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan wa ma umiru illa liya'budun, iaitu illa liya'budullah, iaitu tidaklah kami perintahkan melainkan hanya untuk kamu beribadah kepada Allah. Maka kalimah liya'budun sama dengan perkataan iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, iaitu apa dia, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha, sampai kepada habisnya ada perkataan apa dia, untuk beribadat, iaitu Allah jadikan manusia adalah untuk beribadat. Maka kata terjemahan Al-Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia apa, kalimah liya'budun yang Allah letakkan dalam Al-Quran, iaitu sebab itu kata Dr. Wahab Al-Dhuhaili, bukan letakkan ketaatan, tetapi yang diletakkan adalah supaya semua perbuatan yang kita lakukan akan mengembalikan kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang majlis ilmu, yang kita nak adalah mengenal kepada Allah. Orang datang solat, kenal kepada Allah. Orang yang melakukan sedekah, kenal kepada Allah. Apa sahaja yang diletakkan disebutkan namanya apa mulahadhah, pandangan yang meletakkan semua akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituntut dalam liya'budun. Iaitu ada orang yang kadang ibadatnya sedikit, kenalnya Allah itu luar biasa.
Ada orang yang ibadatnya panjang, banyak, lama, tapi kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Maka dalam hal ini diletakkan tumpuan yang Allah letakkan cerita tentang bagaimana orang musyrikin Mekah, orang-orang yang ahli kitab, kemudian orang-orang munafik di kalangan orang kufar, yang mana mereka ini kalau datang kepada mereka tentang dalil hujah Al-Quran sekalipun, mereka akan tak lakukan perbuatan tersebut kerana mereka belum kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap perbuatan yang perlu kita ambil nilai adalah balik untuk kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenalnya macam mana? Maka kenalnya itu dua. Pertama, melalui kepada tuntutan ibadat yang perlu dilakukan oleh perintahnya Allah dan juga melalui Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, setiap ibadat itu perlu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil kepada jalan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adakah mereka tidak mengejar kepada syurga? Mereka kejar syurga. Adakah mereka tak takut akan neraka? Takut akan neraka. Jadi bagaimana menafikan kepada perbuatan sahabat dengan perkataan Dr. Wahbah Al-Zuhaili ini? Adakah ia bertentang? Tidak. Kerana masing-masing akan menggunakan poin tadi kepada tempat yang sesuai ataupun keadaan tempatnya. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan, untuk bawa anak kita solat ataupun anak kita buat amal, kita takkan cerita dahulu tentang ikhlas, takkan cerita tentang ini Allah yang suruh, kalau tak Allah laknat, ini tak, kalau kau tak buat ini akan masuk neraka. Tak. Yang didapatkan adalah habuan untuk meletakkan apa yang Allah suruh, dapatkan syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam setiap namanya liya'budun yang perlu diletakkan apa dia liya'rifun, iaitu untuk kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena tanya diri kita lah dah. Sepanjang ni kita sembahyang, sepanjang ni kita datang majlis ilmu, kenal kata Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita rasa contoh, kita datang kelas, buka teknologi yang canggih ni, kemudian sepanjang saya kuliah ni ramai orang lalu tengok kenapa aku cakap seorang-seorang kan, tak apalah. Nak katanya kita buat tadi semua je, adakah kita merasakan itu datang daripada kekuatan kita? Tak, satu pun tidak. Iaitu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sebab-sebab yang Allah izinkan berlaku pada sebab tersebut. Jadi semua perbuatan ibadat yang dituntut pada ayat ini iaitu supaya kita hendaklah, kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah apa yang kami perintahkan melainkan semua untuk kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, satu. Kemudian diceritakan tentang mukhlisin. Mukhlisin iaitu pandangan daripada ulama. Ada 3 perkara fardu yang perlu diambil dengan 3 perkara yang lain terkait dengan fardu. Iaitu pertama, apa dia soalan yang pernah ditimbulkan oleh ulama? Apa dia fardu sebelum fardu? Satu. Yang kedua, fardu semasa fardu. Maknanya fardu yang kita buat perlu buat semasa kita buat fardu. Yang ketiga, fardu selepas fardu. Baik. Yang pertama, fardu sebelum fardu. Apa dia fardu yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan fardu? Iaitu ilmu. Menuntut ilmu itu fardu. Maka dalam keadaan yang kita nak dapatkan apa dia ilmu. Solat itu fardu. Sebelum kita solat, kena dapatkan ilmu. Orang nak naik kereta, itu fardu, contohnya. Dan maka nak naik kereta, perlu ada ilmu. Kita tak boleh jenis tawakal kepada Allah. Tiba-tiba naik lori yang memang 18 tayar, naik atas, tawakal. Bismillah, insya-Allah ke gaung je. Dia tak akan jadi punya. Sebab asasnya ilmu. Maka fardu sebelum fardu, ilmu. Fardu selepas fardu, semasa fardu apa dia? Iaitu dalam nilainya beramal dengan ilmu. Maknanya fardu yang kita dah dapat ilmunya tadi, maka semasa yang kita nak dapatkan fardu tadi apa? Mesti beramal dengan nilai ikhlas. Tu dia. Maknanya berlakunya ikhlas apa? Setelah mana? Setelah dapat fardu yang sebelum fardu, iaitu ilmu. Dan fardu selepas fardu. Contoh, kita dengar nak sembahyang tadi, fardu semasa fardu. Kita nak buat sembahyang, kita dah ada ilmu dah, kita nak buat. Tapi masa sedang kita sembahyang, yang dituntut adalah apa dia? Amalkan ilmu yang kita dapat daripada yang kita belajar dengan solat yang kita nak buat dalam waktu yang sama bersamanya ikhlas. Baik, kemudian yang ketiga iaitu fardu selepas fardu, namanya iaitu ar-raja wal khauf, iaitu yang kita harapkan fardu selepas daripada kefarduan yang kita lakukan,
adalah pengharapan untuk Allah terima ibadat kita dan ketakutan untuk kalau Allah tak terima ibadat kita. Maka keseluruhan tadi ni, saya nak tanya, ikhlas tu letak di mana? Bukan awal. Mesti dapatkan ilmu dulu, baru datangnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan istafti qalbik, iaitu kata Nabi bila mana ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, macam mana aku nak tahu apa bezanya albirru dengan apa, dosa, iaitu albirru dan juga al-ithmu, iaitu macam mana aku nak tahu yang ni kebaikan, yang ni adalah kejahatan. Maka dalam syarah Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid, kata dia, seseorang yang kalau nak tahu benda tu baik atau buruk, mesti rujuk kepada 4. Pertama, mesti tahu dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita nak buat baik, nanti kita akan masuk tentang ikhlas ini. Kita nak buat baik, kita nak buat ketaatan, kita nak buat apa-apa saja jalan-jalan kebajikan, mesti datang daripada Allah dan juga Rasulullah SAW. Ini paksi yang asas. Maknanya semua mesti datang daripada Allah dan Rasul, baru dipraktikkan dengan kepelbagaian pada zaman Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin radhiyallahu anhum ajma'in. Maka yang pertama, kena kenal ataupun tahu hadis-hadis, tahu ayat-ayat Al-Quran, cerita tentang arahan kebaikan. Baik, kata Imam Al-Haddad, kalau contoh itu pun kita tak jumpa, Quran hafal juzuk 30, itu pun semputnya pula, kata dia, ustaz saya kurang sikit, Duha sampai Anas, itu pun kadang-kadang terbalik, lam yakunil ni tak jumpa hujung. Ada Syarul Bariyah ke Khairul Bariyah ke, dah tak jumpa dah, masuk kita Azul pula. Walhasil, kita susah. Hadis, apatah lagi, saya sebut ni, Ajah adalah orang-orang wali, saya yang tak hafal hadis tu. Kan, hadis innamal a'malu binniyat sampai ke mati tu je dia hafal. Jadi kita tak tahu macam mana hadis yang cerita tentang kebenaran, kebaikan. Maka kata Imam Haddad, datangkan yang kedua, iaitu rujuklah pada ulama. Maknanya sesuatu kebaikan, kita nak tahu benda ni baik atau buruk, rujuk ulama. Kalau ulama pun tak ada tempat kita, kita duduk barangkali dekat gua yang mana dah duduknya, yang memang ulama hilang, tak ada langsung, maka kata Imam Haddad, rujuklah kepada peristiwa atau cerita-cerita di kalangan para salafus saleh. Antaranya Safatul Safwa, kisah kitab yang menceritakan tentang amalan para salafus saleh. Maknanya nak tahu benda tu baik, iaitu itu yang dibuat oleh para ulama salafus saleh. Baik, kata Imam Haddad, andai itu pun kita tak jumpa, kita tak pernah dengar pun cerita-cerita, maka Nabi suruh apa? Balikkan kepada hati kita. Baik, balik kepada hati kita itu istafti qalbik, maknanya balik semula kepada hati engkau. Di sini nak menunjukkan, kata ulama, bahawa yang Nabi sebut adalah hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di situ baru boleh untuk rujuk kembali kepada hati kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Daripada semua tadi ini dimasuk kepada al-birru dan juga al-ithmu. Maka daripada perbuatan baik semua tadi itu, ia melalui dasarnya berilmu, baru datangnya kepada ikhlas. Dan ikhlas ini kata para ulama, antaranya Imam Syafi'i, antaranya Imam Al-Ghazali, dan banyak perkataan-perkataan ulama yang seumpama, iaitu apa diceritakan, kata dia, sesungguhnya orang yang ikhlas itu adalah seumpama orang yang berjalan di tengah malam, di waktu gelap gelita, di semut yang berada, semut hitam berjalan di tengah malam, berada di celah-celah batu yang hitam. Maka ikhlas susah nak cari. Maka macam mana caranya? Ambil kaedahnya Nabi SAW. Macam mana datangkan ikhlas? Ambil cara Nabi SAW. Apa cara Nabi? Satu ketika datang seorang sahabat, ya Rasulullah, ini sahabat kita ni, setiap lepas sembahyang dia curi. Kata Nabi SAW, teruskan sembahyang. Kemudian datang lagi kata Nabi, kata dia, ya Rasulullah, ini masih lagi mencuri. Kata Nabi, teruskan sembahyang. Dan sampailah pada waktu tertentu, kata Nabi SAW, mudah-mudahan sembahyang yang dia buat itu akan menghapuskan dosanya dan memberhentikan dia daripada maksiat. Maka kaitannya dengan ikhlas, seseorang yang rasa memang beban, rasa macam payah, teruskan buat perkara tersebut. Apa sahaja, daripada bacaan Al-Quran, daripada majlis ilmu, daripada apa sahaja perbuatan yang kita rasa memang akan membebankan kita, teruskan dengan kadar yang sedikit, maka cukuplah hal itu untuk dapatkan ikhlas pada penghujungnya. Maka ni kita nak dapatkan nilai ikhlas sangat susah. Siapa yang dengar Zoom ni,
kemudian dia rasa macam hari ni aku ikhlas insya-Allah. Sungguh confirm tak ikhlas lah tu. Ada. Dia rasa dia nak main mulut untuk sedapkan hati. Ikhlas dia bukan bicara mulut. Ikhlas adalah hati, maknanya apa yang ada dalam hatinya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya setelah mana dia melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang ditegur kawan dia buat silap, kawan dia buat salah. Dia pun cakap, ni aku tegur kau ikhlas ni. Ikhlas dia punya tegur dia tu, satu kampung tahu dosa kawan dia buat. Itu bukan ikhlas. Maknanya ikhlas ini adalah sesuatu pemberian nasihat yang dia merasakan dirinya patutnya dinasihati sama untuk kawan-kawan waktu tu. Jadi ikhlas, kita dah cerita detail banyak lah benda pasal ikhlas. Jangan ditumpukan yang awal, tapi itulah apa tuntutan di dalam amal, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, iaitu Allah mengatakan apa? Maka semua daripada perkara tadi yang Allah minta liya'rifun, yang Allah minta untuk liya'budun, yang Allah minta untuk mukhlisin, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu nanti semua ikhlas kita, ibadat kita, kenalnya kita kepada Allah semua akan diterima adalah hanya kerana mengikut agama yang benar, iaitu hunafa, iaitu agama yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, bukan hadis, kata ulama ada Nabi sebut dalam hadis. Kata Nabi apa ada? Asas kehidupan manusia, asas kejayaan kehidupan manusia, asasnya Islam. Maknanya asasnya Islam, dia akan dapatlah yang lain-lain. Asasnya Islam, dia akan bahagian yang lain. Asas Islam, dia akan dapat manfaat yang lain. Sebab itu kena jaga dengan Islam kita je. Islam anak-anak kita, Islam zuriat keturunan kita, kena jaga sungguh-sungguh supaya dalam apa yang kita lakukan akan dipandang asasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi SAW, maka asasnya dah ada, dia punya tiang dia adalah solat. Dan yang paling tertinggi dalam asasnya agama atau asas kehidupan yang paling tinggi adalah jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, asas kita, asas kehidupan kata Nabi SAW Islam. Tiangnya, asas tadi, asas tiangnya kehidupan adalah solat, dan yang tertinggi daripada kehidupan itu adalah jihad. Maka asas semua tadi itu Islam, apa yang ada dalam Islam, sembahyang, zakat, puasa, baik, segala bentuk, maka baru datangnya kepadanya solat adalah sebagai lambang untuk jaga semua keutuhan asas. Maka yang terakhir jihad. Di sini datangnya apa? Jihad untuk kita dapatkan setiap amalan kita untuk dapatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan datang dengan doa sahaja, dia bukan datang dengan harapan sahaja, tetapi dia kena ada usaha yang terbaik untuk apa yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dapatnya khusyuk 40 tahun. Baru dapatnya khusyuk. Jadi kalau kita dapat khusyuk awal lagi, masya-Allah lah, tabarakallah lah, ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan bahagian nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kepada syarahan ataupun kepada tafsiran yang telah dibawakan oleh Dr. Wahab Al-Duhaili hafizahullah. Kita masuk kepada pedoman hidup dan hukum hakam. Melalui ayat-ayat di atas dapat diistinbatkan beberapa hukum berikut, perkara-perkara berikut. Istinbat ni maknanya kita dapat satu keputusan. Istinbat ni maknanya satu benda yang perlu kita buat. Apa dia? Yang pertama, Islam mempunyai sumbangannya kepada seluruh umat manusia dan makhluk-makhluk lain. Tanpa Islam tidak akan diketahui keimanan yang sah dan agama yang benar. Itu Islam adalah penyebab manusia di dalam penuh kemuliaan dan tidak diketahui keimanannya melainkan dengan Islam. Yang kedua, antara kelebihan dan keistimewaan Islam ialah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrikin serta para penyembah patung dan berhala tidak akan mengakhiri kekufuran mereka atau menjauhinya melainkan dengan kedatangan keterangan yang merupakan hujah yang nyata, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam membawa bersamanya Al-Quranul Azim. Ia merupakan hujah Allah ke atas para hamba-Nya dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Al-Quran sebagai lembaran-lembaran yang suci, inilah dibacakan kepada manusia. Ia terhindar dari sebarang pemalsuan
keraguan, kemunafikan dan kesesatan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa di dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat intipati makna yang benar, lurus, tegas dan berasaskan hujah-hujah yang kukuh. Pedoman ataupun istinbat yang kedua, kita tahu bahawa Nabi SAW sangat meraihkan ahli kitab. Kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tentang rambutnya Nabi SAW, Nabi akan ada tiga bentuk rambutnya Nabi SAW. Ini kira promo lah doktor dah, awal-awal sikit lah kan, Syama'il Muhammadiyah ni. 3 jenis rambut Nabi SAW. Waw, lam, jim. Iaitu wafrah, lummah, jummah. Ini 3 jenis rambutnya Nabi SAW. Ini saya nak kaitkan dengan ahli kitab ni. Wafrah, rambut Nabi SAW yang sampai kepada cuping. Okey. Maknanya, tapi kalau yang wanita, contohnya rambutnya memang pendek sampai ke cuping, jangan rasa-rasa ikut sunnah. Dah, perempuan dia kena ikut kepada isteri-isteri baginda Nabi SAW. Jangan gedi-gedi ikut kata, oh ni rambut Rasulullah. Tak. Perempuan dia ikut kepada isteri-isteri baginda Nabi Muhammad SAW. Okey. Kemudian nama yang kedua, lummah. Dia lam, waw, lam, jim. Wafrah, lummah. Lummah itu adalah rambut Nabi SAW yang sampai kepada leher atau tengkuknya, ke bawah. Kemudian yang ketiga, jummah. Jummah tu sampai kepada bahu baginda Nabi SAW. Baik, bila mana Nabi rambutnya begitu, maka Nabi SAW yang sangat mulia rambutnya, Nabi awal-awal, Nabi sikat rambut tu, Nabi sikat rambut ke belakang. Okey, Nabi sikat rambut ke belakang. Berbeza dengan rambut yang di belah tengah, iaitu di antara katanya semua Nabi daripada sini, Nabi akan belah tengah. Maka pada waktu tersebut dia dikatakan, kenapa Nabi tak ikut belah tengah, sedangkan itu orang-orang daripada kalangan jahiliyah, iaitu orang-orang Quraisy. Kata para ulama, Nabi tak buat belah tengah sebab itu merupakan perbuatan orang-orang musyrikin Mekah. Maknanya orang tu musyrik, dan bahkan itu ada gayanya. Maka waktu itu Nabi SAW tak nak. Nabi nak raikan ahli kitab. Nampak jahat, Nabi SAW sampaikan buat perwatakan sama dengan ahli kitab. Maka ahli kitab punya rambut macam mana? Rambutnya disikat terus ke belakang. Rambutnya sikat terus ke belakang. Maka waktu itu Nabi sikat rambut ke belakang. Maka ditanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi, mudah-mudahan kalau aku ikut dia punya cara rambutnya itu, maka ahli kitab akan ikut akan peluk agama Islam bersama dengan aku. Nampak? Maknanya kalau contoh je, kita pakai tudung tudung latest dihajar tu lama, Alia Sarah pun lama. Apa doktor tudung yang latest apa bini aku beli yang itu? Lupalah nama dia. Bukan Iliana Petah dia punya tudung lah. Right, tak apa. Kita pun pakai. Yang datang tu semua pakai tudung bawal. Ini bukan cerita tentang hina pakai tudung bawal, tidak. Kemudian kita tengok kita ni pakai tudung tu. Contohlah kita biasa pakai tudung harian ni, tapi ada orang ni dia pakai tudung bawal. Maka dia ni sangat mana nak duduk dengan dia pun tukar tudung bawal. Maka waktu itu dia ni sebagai idola, maka orang tengok dia ikut macam kita punya pakaian. Maka waktu itu datangnya mudah untuk dibawa kepada dakwah pada waktu tersebut. Tapi maknanya nak cerita Nabi SAW ikut rambut cara mana ahli kitab. Tapi apa berlaku? Ahli kitab makin menentang Nabi SAW, khusus orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi kembali kepada belahan tengahnya Nabi SAW, rambutnya mengikut kepada orang-orang Quraisy. Jadi nilainya ahli kitab, mereka bukan sahaja tak tahu hakikatnya Rasulullah, bahkan mereka tahu. Mereka kenal sungguh Nabi SAW. Maknanya dalam keadaan nak kenal kepada Nabi SAW, luar biasa. Tapi hakikat Nabi SAW dalam memberikan kepada apa yang dibawakan daripada Allah kepada ahli kitab, akhirnya Nabi ditentang. Maka di sini datangnya apa dia? Bawalah kepada mereka mukjizat, bawalah kepada mereka Al-Quran, bawalah kepada mereka apa sahaja, maka ia akan mendatangkan sesuatu yang ditolak kerana apa? Kerana jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kalau kita datang kita ini Al-Quran, maka ambillah Al-Quran tersebut, jangan menafikan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kemudian cerita tentang Al-Quran selesai, suhuf. Baik, suhuf adalah apa dia? Wahana, kertas-kertas yang ditulis di atasnya Al-Quran. Suhuf ni je dia selai-selai ni, ini suhuf. Ini maksudnya helaian kertas tu suhuf. Ini dia punya suhuf dia. Di atasnya yang suci dari sebarang kekurangan dan terhindar dari sentuhan orang yang berhadat. Makna membaca suhuf ialah dibacakan Al-Quran untuk dituliskan di atas lembarannya. Diriwayatkan dari Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran sekalipun baginda tidak boleh menulis, boleh jadi ialah antara mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi itu mukjizat. Untuk Nabi SAW, apa sahaja pemberian daripada Allah dengan menafikan kekurangan yang ada kepada kelaziman manusia. Nabi tak pandai baca, tapi subhanallah Nabi boleh cukup. Itu adalah mukjizat. Maka untuk kita, dia sebut bukan mukjizat, disebutkan khaliqul adat, iaitu perkara yang mustahil berlaku, tapi dia pernah ataupun diizinkan oleh Allah SWT untuk berlaku. Khaliqul adat. Ada orang yang hari ini kalau kita tengok viral kan, budak-budak kecil yang umur 6 tahun dah boleh khatam Quran, hafal Quran, hafiz 30 juzuk. Yang kita pula rasa macam ya Allah terujanya tak. Itu dia automatik bukan datang usaha. Dia bukan masuk kepada kasbi, dia masuk kepada wahbi, iaitu maksudnya pemberian datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang jaga Quran jah? Bukan kita. Kita ngulang, itu adalah hak ikhtiar, baru datangnya penjagaan daripada Allah. Tapi kalau umur 6 tahun, kemudian umur 8 tahun, dah hafiz Quran, itu namanya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan termasuk daripada apa? Pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang ketiga, ayat yang pertama lam yakun menegaskan bahawa sebahagian ahli kitab adalah kafir dan sebahagian yang lain beriman dan tidak kafir. Sementara orang-orang musyrik tidak pula dibuat pembahagian seperti ini. Mereka semuanya kafir kerana perkataan min, iaitu sini, bukan bermaksud tabi'id, iaitu sebahagian. Sebaliknya bermaksud tabyin, penjelasan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fajtanibur rijsa minal awthan, maka jauhilah kekotoran syirik seperti penyembahan berhala. Suratul Hajj ayat yang ke-30. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik. Dalam suratul Bainah ayat pertama adalah penjelasan kepada kafaru. Maksudnya orang-orang kafir terbahagi kepada dua kumpulan. Yang kita kongsikan 3, tapi yang disebutkan oleh Dr. Rabi Adwaili adalah 2. Sebahagian mereka adalah ahli kitab serta orang yang menyamai mereka seperti majusi. Sebahagian yang lain pula adalah musyrikin. Perkataan musyrikin adalah sifat kepada ahli kitab kerana orang-orang Nasrani percaya kepada Trinity, iaitu sifat ketuhanan yang 3, dan keseluruhan orang-orang Yahudi adalah musyabbihah, menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat makhluk. Semua ini adalah syirik. Baik. Kalau orang dia sama je dengan Yahudi, dan kita tak boleh nak samakan, kita tak boleh nak letakkan satu perkataan yang merasakan bahawa Nasrani ini nampaknya macam mesra Islam sedikit. Tak. Mereka tetap dah terkeluar dah. Ahli kitab dah tak wujud dah je. Tak. Yang tinggal kitab je. Ahli kitab dah tak ada dah. Maknanya bila dah tak ada, maka yang ada pada hari ini adalah orang-orang yang mengikut kepada jalan yang salah. Orang Nasara adalah disebutkan dengan Trinity, itu terkini. Tapi orang Nasara pada terdahulu adalah hanya menyembah kepada Nabi Allah Isa AS. Tetapi di zaman kita, dia cuma bukan sembah Nabi Isa, dia keluar satu. Kalau buka kepada kitab sejarah dah, siapa perempuan tu, Dr. Teresa, yang ST tu apa? ST tu Sid. Gitulah. Macam mother tadi. Betul. Sid apa ST tu Teresia ke apa benda tu semua tu lah. Tak payah hafal lah nama dia tu. Tapi kenapa juga lah untuk tahu, untuk menyampaikan. Dia ini datang setelah mana lebih kurang dalam 100 tahun setelah Allah angkat Nabi Allah Isa AS. Itu siapa yang kalau pergi ke Palestin, siapa yang pergi ke Baitul Maqdis,
kalau boleh jangan pergi kepada rombongan yang memang nak melancong sahaja, sia-sia. Sia-sia datang, oh, ni lah bangunan ni 800 tahun. Wow, kata hujah yang tu je. Apa bangunan kita tak tahu. Makam ziarah para nabi semua tak tahu. Jadi ambil ahli yang boleh kongsikan. Baik, maka dikatakan setelah 100 tahun, kalau tak silap saya, 80 hingga 100 tahun itu, maka baru datang perempuan ni. Perempuan ni, diringkaskan cerita, dia kahwin dengan raja, kemudian dia bunuh raja, kemudian akhirnya dia menguasai, dia paksa semua padri-padri mengakui bahawa Nabi Isa itu Tuhan, malaikat itu adalah apa Sayyidatina Maryam itu maknya kepada Tuhan, dan macam-macam kaedahnya dipaksa sehingga didoktrin. Maka waktu itu semua rahib-rahib dipaksa. Kalau sebut kepada Nabi Isa itu Nabi, bukan anak Tuhan, maka akan dibunuh. Maka itu yang berlaku kepada Kristian di zaman sekarang. Itu memang hakikat sejarah, tak boleh dinafikan. Maka dalam hal ini nak dikatakan bahawa tak boleh kita nak samakan. Nasara tetap perkara tersebut. Yahudi pula dia akan meletakkan bahawa dia suka sama-samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Iaitu waqalatil Masih ibn Allah. Iaitu kata dia apa? Waqalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Uzair tu anak Tuhan. Nasara sama juga, Al-Masih itu anak Tuhan. Tapi untuk Yahudi, dia ini menumpukan kepada mentashbihkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia apa sahaja. Maknanya Allah berikan kepada dia manfaat, maka dia akan tengok siapa yang boleh beri manfaat, dia kata oh ni adalah macamnya Allah. Maka ruang-ruang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka dalam keadaan katanya orang Yahudi dan Nasara musyabbihah, iaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sama juga hari ini golongan yang mentajsimkan Allah. Maka perkara ini kita kena jauh-jauhkan di dalam kehidupan kita, kerana kita akan termasuk di dalam sifat mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata gini, janganlah beradablah sikit dengan Nabi, beradablah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam waktu yang sama mereka meletakkan Allah sama dengan manusia atau makhluk, itu adalah orang lebih yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, kita habiskan pada muka surat sebelah. Baik. Terdapat hukum hakam syarak di dalam ayat pertama, iaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan firman-Nya alladzina kafaru dengan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ini bermakna semua mereka itu adalah sama di dalam kekufuran. Oleh sebab itu para ulama berkata kekufuran keseluruhannya adalah agama yang satu. Orang musyrik mewarisi dari orang Yahudi dan begitulah sebaliknya. Maknanya hakikatnya sesiapa yang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tergolong di kalangan orang-orang musyrik. Maka dikatakan apa? Orang tu ahli Quraisy, kafir Quraisy ke, ataupun orang itu daripada orang-orang kafir ke, maka semua itu datang daripada agama yang satu, iaitu pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ataf menunjukkan kelainan atau perbezaan. Oleh sebab itu kita berkata orang zimmi bukan musyrik. Rasulullah SAW telah bersabda tentang orang-orang Majusi sebagaimana hadis. Majusi ni sembah api dah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an dan Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu an, sunnu bihim sunnatu ahli kitab ghairu naqihi nisaihim wala akali dibaihim. Lakukanlah kepada mereka sebagaimana kebiasaan yang kamu lakukan terhadap ahli kitab, melainkan menikahi perempuan-perempuan mereka dan memakan sembelihan-sembelihan mereka. Maka kalau sembelihan tak dibenarkan dalam agama, menunjukkan apa dia? Bermakna orang itu adalah orang yang kafir. Sebab itu kita tak boleh makan daripada sembelihan orang yang bukan Islam. Sebab itu kalau siapa yang pergi ke Mesir, antaranya pengalaman saya lah. Kalau kita nak beli ayam, kita mesti cari kedai orang Islam. Sebab bangsanya bangsa sama, Arab. Maknanya bangsanya sama. Kalau kita Malaysia ni ada bangsa Cina, boleh tahulah muka tu, hidung kemek, tahulah tu Jawa. Ada dahi matanya sepet, tahulah keturunan Cina. Dia tahulah tu. Kalau dekat Mesir, satu bangsa dia memang bangsa Arab saja. Dia tak ada bangsa yang lain. Maka nak kenal dia pada dekat jari dia ni, dekat tangan dia ni, dia akan ada tanda salib. Jadi kalau kita pergi ke kedai maknanya ada yang nampak kepada tanda salib di sini, maka itu adalah orang Kristian.
Jadi di situ nak menunjukkan kalau dia jual ayam, maka kita tak boleh beli. Sebab dia termasuk kepada ahli kitab yang mana Nabi sebut. Kata Nabi apa? Jangan makan makanan yang telah disembelih oleh mereka. Itu disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membezakan antara ahli kitab dengan orang-orang musyrik. Namun sabdanya ghairu nakihi sehingga akhirnya adalah tambahan yang dhaif. Itu yang perbahasan yang kedua. Maknanya yang pertama tadi, semua orang-orang mereka kafir ke ahli kitab ke tetap daripada agama yang sama apa dia? Iaitu kekufuran, syirik kepada Allah. Yang kedua tentang larangan kepada Allah, larangan daripada Nabi SAW kepada orang-orang ahli kitab. Yang lain semua okey, bergaul, berjual beli semuanya okey. Sebab itu Nabi ada jual beli dengan orang Yahudi. Jadi itu tidak ada masalah. Tapi menikahi dan juga makan daripada sembelihan mereka. Kemudian yang ketiga kata pengarang kitab, Allah Subhanahu wa taala memberi ingatan dengan menyebut Alkitab agar manusia tidak terpedaya dengan keilmuan ahli ilmu, kerana sesungguhnya telah berlaku kepada ahli Al-Quran sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat terdahulu, yang ini menyimpang sesat setelah berilmu. Sebab itu kita penting dengan beramal dengan ilmu yang kita belajar, dan juga dalam bab yang ketiga itu apa dia? Hati-hati dengan keilmuan ahli ilmu. Iaitu ada orang yang bawakan dalil Al-Quran, ada orang yang bawakan dalilnya hadis, tapi semua untuk kepentingan dirinya. Maknanya untuk kalau dia buat perkara yang salah, maka dia akan keluarkan dalil. Dia kata, benda ni sebenarnya Nabi dah sentuh dah. Maksudnya dia menggunakan dalil Quran, dalil hadis adalah untuk menafikan kepada perkara-perkara yang dilakukan pada waktu tersebut yang sebenarnya salah di sisi agama. Kemudian yang keempat sepatutnya itu, yang terus kelima. Baik, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kemunculan perpecahan hanya di kalangan ahli kitab, tidak golongan lain. Sekalipun mereka bersama-sama dengan orang-orang kafir lain di dalam kekufuran, kerana mereka dianggap mempunyai ilmu. Jika mereka berpecah, sudah pasti orang-orang kafir lain tidak mempunyai sebarang kitab akan termasuk di dalam sifat ini juga. Yang kelima, fenomena perpecahan ahli kitab berlaku selepas pengutusan Rasulullah SAW. Pada peringkat awal mereka bersepakat mengakui akan datangnya seorang nabi. Namun apabila diutuskan Nabi Muhammad SAW, mereka menolak kenabian baginda SAW serta berpecah belah. Sebahagian mereka menjadi kafir lantaran sifat dengki, dan sebahagian yang lain ikut beriman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak berpecah belah dan berselisihan dalam menjalankan agama Allah, melainkan setelah sampai kepada mereka ajaran-ajaran yang memaklumkan apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Perselisihan yang demikian semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Surah Asy-Syura ayat yang ke-14. Maknanya orang Yahudi kalau dibawakan satu kisah masa Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah bawa Nabi SAW waktu itu kecil lagi. Ini sifat ahli kitab. Bawa waktu itu kecil, kemudian dijumpa dengan satu rahib pada waktu tersebut dalam perjalanan Yahudi. Maka Sayyidatina Halimatus Sa'diyah ni cerita, kata dia, boleh tak, maksudnya dia ni tukang nujum, maksudnya tukang tilik, boleh tak kau tengokkan budak ni? Budak ni berlaku pelik-pelik lah. Yalah, sepanjang perjalanan pelik. Sayyidatina Halimah mengatakan apa, saat mana di riba Nabi SAW, Allah terus berikan kepada susu yang banyak kepada Halimatus Sa'diyah. Binatang keldai yang Halimatus Sa'diyah bawa tempang balik dalam keadaan laju. Kata Halimatus Sa'diyah ni pelik, budak-budak ni yang maksudnya bayi yang dibawa ini sangat pelik, macam-macam berlaku. Maka waktu itu dijumpa dengan rahib ni. Apa kata rahib ni? Kata rahib ni, sekarang kau kena bunuh budak ni. Maknanya diminta supaya dibunuh kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata tukang tilik ni, kata, adakah ni yatim? Adakah budak ni yatim? Maka Halimatus Sa'diyah bila dengar perkataan nak dibunuh, waktu itu kata Halimatus Sa'diyah, tak, budak ni bukan yatim. Nak menunjukkan apa? Mereka memusuhi Nabi SAW bukan lepas daripada utusan Nabi. Mereka dah kenal Nabi dulu. Bahkan mereka tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Maka mereka memusuhi itu kerana apa? Hasad dengki, kerana tidak dilantik Nabi di kalangan umat mereka, iaitu di kalangan siapa? Bani Israel. Baik, kemudian yang keenam, orang-orang kafir tersebut tidak diperintahkan di dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran, melainkan supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
serta mengikhlaskan ibadat kepadanya sebagaimana firman-Nya yang maksud, katakanlah lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadanya. Mereka juga diperintahkan supaya menjadi hunafa, iaitu menjauhkan dari agama-agama lain dan berpegang dengan agama Islam, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah ialah Islam. Juga diperintahkan supaya mendirikan solat, mengikut waktu-waktunya dan menunaikan zakat ketika sampai ketikanya. Itulah ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh agama yang benar, yaitu agama yang lurus atau agama umat perdana yang ditegakkan di atas lunas-lunas kebenaran. Dan yang terakhir, yang ke-7, firman Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, adalah dalil tentang wajibnya berniat di dalam ibadat. Keikhlasan adalah amalan hati, iaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Dan yang terakhir, keikhlasan adalah saripati kepada ibadat. Macam saya sebutkan tadi, nilai seseorang nak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan adalah dengan beramal, mengamalkan ilmu dahulu, baru datangnya kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya, aku yakni Tuhan yang paling tidak memerlukan kepada sekutu. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan dengan menyengutui aku dengan Tuhan yang lain, aku pasti meninggalkannya bersama dengan sekutunya itu. Jadi ajar-ajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbahasan yang dibawakan oleh Dr. Wahbah Ad-Duhaili berkaitan dengan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, khulasahnya mudah, iaitu datangkanlah kepada orang-orang kafir, datangkanlah kepada orang-orang musyrik, datanglah kepada orang-orang yang ingkar, iaitu munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap tidak beriman. Kerana apa? Kerana pada mereka adalah dengan kedengkian, yang ada pada mereka adalah permusuhan, yang ada pada mereka adalah kebencian kepada individu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita dah cerita yang lepas, seseorang yang kalau mendapatkan nasihat dan kemudian merasakan nasihat itu adalah satu teguran yang menyebabkan dia marah, maka itu zalim di dalam agama Islam. Maka ambil kepada jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan liya'rifun, dan kemudian mengambillah kepada jalan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa sahaja bentuk yang kita lakukan ibadat sepanjang kehidupan kita. Dan yang terakhirnya, apa yang diletakkan tentang ikhlas ini, iaitu apa dia pengharapan kita supaya Allah Subhanahu wa taala terima ibadat kita dan menjadikan setiap apa saja perbuatan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Contoh, kita buat perkara yang harus. Perkara yang harus ni apa? Makan tu harus. Dia wajib bila mana dah memang kebulu. Tak, tu wajib. Maknanya memang kebulu tahap dewa punya. Tegur, beri salam pun muka masam sungguh. Maknanya nak katanya, apa yang perkara harus, makan, minum, 2 minggu tak dapat makan kantin ni kan. Dia rasa macam, kenapalah kantin tu tak bergerak kan? Sepatutnya kantin tu bergerak lah ke rumah-rumah. Kita buat order tambahan delivery, ya tak? Itu contoh. Jangan dibuat kan, naya orang kantin tu. Baik, maknanya makan tu harus, minum tu harus. Apa lagi perkara yang harus? Berjalan itu harus. Apa sahaja yang perkara itu yang diletakkan sebagai perkara umum, itu harus. Tapi, kata Nabi SAW, ulama usul fiqh kata apa dia? Semua perkara yang harus kita buat tu, semua akan jadi sia-sia. Sebab apa? Sebab tak disertakan niat pada waktu kita buat. Jadi kalau lepas ni contoh, kita hidangkan makan pada orang, itu harus. Letakkan makanan dekat situ, itu harus. Jadi niatkan, letakkan ni supaya orang senang ambil, orang senang ambil. Letak senduk contohnya. Contoh. Letak senduk dekat tepi. Kemudian niatkan cakap, kalau aku letak senduk dekat sini, orang lebih senang untuk ambil. Letak dua-dua pula senduknya. Mudah-mudahan orang mudah untuk ambil. Dengan niat tadi, akan dikira pahala, dan sepanjang apa saja yang dilakukan oleh orang yang selepasnya, maka akan dapat pahala kita pada waktu tersebut. Nabi sebut dalam apa? Addalu khairi kafa'ilih. Orang yang tunjukkan sesuatu kebaikan akan dapat pahala kebaikan semasa orang tadi tu buat. Itu contohlah, antara yang lain letakkan buku,
angkat buku, semua perkara yang harus. Maka buka pintu kereta, buka pintu rumah, itu semua harus. Jadi maksudnya sertakan niat yang mudah-mudahan ia akan mendapatkan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan jumpa pertemuan minggu hadapan, sambungan pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 habis. Itu untuk penghabisan ataupun penutup dalam suratul Bayyinah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke, Doktor? Saya buka yang lain ni, takut ada nak tanya ni. Tengok dulu, takut ada nak tanya. Ram ada nak tanya? Tak ada Maram ada nak tanya? Tak ada. Faham? Faham Alhamdulillah. Okey. Jadi insya-Allah mudah-mudahan usaha kita, ikhtiar kita, apa yang kita lakukan, Allah akan jadikan kita adalah orang yang ikhlas beribadat kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita, Allah lapangkan urusan dunia akhirat kita, Allah berikan segala kemudahan dalam apa yang kita lakukan untuk meletakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah SWT pandang kita dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, pandangan redha-Nya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab sedikit kebaikan yang kita lakukan sebab untuk kita diberatkan di timbangan kita di mizan pada hari kiamat, dipermudahkan jalan untuk titik surat, dan akhirnya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Maaf salah silap, kelewatan masuk tadi sebab ada urusan lain. Jadi wallahu a'lam. Kita jumpa minggu hadapan. Aku nak qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.